Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 26 September 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita tengah hari, Kerajaan Sarawak akan terus membantu dalam membangunkan pelbagai kemudahan di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC di negeri ini menerusi dana khas. Pada Sabtu, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien telah menyerahkan grant sebanyak RM2.5 juta kepada 3 sekolah di sekitar konstitusi Batu Kawah. Antara sekolah tersebut ialah SJKC Chung Hua Batu 4.5, Jalan Penrisan yang menerima grant sebanyak RM1.3 juta, diikuti SJKC Chung Hua Stapok sebanyak RM700,000 dan SJKC Chung Hua Pangkalan Baru RM500,000. Antara lain, dana berkenaan adalah bagi membina semula bangunan baru sekolah berkenaan yang lama. Sementara itu, pihak pengurusan sekolah merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak kerana prihatin dengan kebajikan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina di seluruh Sarawak. Berita diteruskan dengan Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidul telah melakukan lawatan kerja dan menyerahkan sumbangan projek kecil luar bandar MRP di 2 kawasan sekitar Semop pada Sabtu. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop itu memulakan lawatan dengan menyampaikan baucer bantuan pakaian seragam sekolah melibatkan 4 buah sekolah di bawah pentadbiran Pejabat Daerah Tanjung Manis iaitu Sekolah Kebangsaan SK Bekakong 9, SK OKM Pakeri Paloh 23, SK Serdeng 9 dan SK Teluk Gelam 4. Semasa di Bekakong, Abdullah turut menyampaikan sumbangan MRP kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Wun sebanyak RM2,340 bagi tujuan pembelian baju skuad Sayang Bekakong dan lampu solar. Beliau turut mengambil peluang berjumpa dengan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di kawasan itu bagi memberi penerangan berkaitan status kes COVID-19 dalam negeri dan persediaan ke arah fasa pemulihan di mana banyak sekatan ketika pandemik akan diberi kelonggaran dalam fasa endemik. Abdullah kemudiannya singgah di Rumah Agok, Jalan Sibu, Tanjung Manis bagi menyampaikan sumbangan MRP sebanyak RM3,500 bagi tujuan pembelian baju biro wanita, peralatan dapur dan lampu solar. Beliau turut berkesempatan menyampaikan sumbangan khairat kematian kepada jeruji tuah yang kehilangan anaknya akibat COVID-19 baru-baru ini. Di Simunjan, sebanyak 44 kampung di daerah Simunjan telah dikenakan arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD ekoran peningkatan kes positif COVID-19 setakat ini. Demikian jelas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Aula Dris semasa menyempurnakan Majlis Perasmian Taklimat Pemantapan Program Komiti Policing daerah Simunjan pada Sabtu. Jelasnya antara objektif program berkenaan adalah menyarankan masyarakat supaya sentiasa bekerjasama dalam mengambil tindakan segera bagi membendung ancaman serta kegiatan-kegiatan yang boleh memudaratkan masyarakat setempat. Memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya ancaman penyakit COVID-19, pati, rabies, dadah dan segala bentuk kegiatan antisosial. Menyediakan masyarakat dengan ilmu serta pengetahuan yang penting dalam memerangi penularan penyakit COVID-19 dan sebagainya. Mewujudkan serta memperkasakan jawatan kuasa bertindak First Response Team di peringkat kampung bagi menangani isu-isu seperti di atas. Sementara itu, Pegawai Daerah Simunjan Abdul Khalid Manap memaklumkan sebuah pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC akan dibuka di Simunjan bagi pesakit-pesakit COVID-19 tahap 3, 4 dan 5. Katanya PKRC itu diwujudkan bagi menampung keperluan-keperluan yang tidak mencukupi di Semerahan dan Kuching. Manakala di Kuching, Pusat Penilaian COVID-19 CAC yang beroperasi di Stadium Perpaduan Kuching Sarawak berfungsi dalam mengenal pasti tahap keadaan pesakit yang sudah disahkan positif COVID-19. Penyelaras CAC bahagian Kuching Dr. Peter Jerampang berkata CAC berperanan menguruskan kemasukan pesakit di pusat kuarantin ataupun kuarantin di rumah. Untuk makluman, di Kuching terdapat 9 pusat kuarantin CAC. Ya. Dan kita ada 8 pusat kuarantin untuk QI juga di Kuching. Seterusnya, fungsi atau peranan CAC adalah untuk membuat pemantauan pesakit yang berada di rumah secara maya, dan kita ada tools yang kita panggil sebagai home assessment tool
Untuk makluman, di CAC kita ada dua komponen utama. Yang pertama adalah penilaian awal pesakit atau kita panggil sebagai primary triaging atau initial triaging. Komponen kedua, kita ada pasukan penilaian secondary atau pasukan yang membuat penilaian pemeriksaan secara fizikal. Ini adalah untuk pesakit yang hadir ke CAC secara fizikal, ya. So pasukan ini juga akan membuat penilaian dan mengklasifikasikan pesakit mengikut kategori dan merujuk pesakit sama ada untuk dikuarantin di rumah, dikuarantin di pusat kuarantin ataupun dirujuk ke PKRC ataupun hospital. Sementara itu, penolong penyelaras CAC Stadium Perpaduan Kuching Sarawak, Dr. Samuel Wong Leong Keng, menyarankan individu yang didapati positif melalui ujian kit kendiri RT-K antigen diminta datang ke pusat ujian saringan secepat mungkin bagi mendapatkan laporan ujian RT-PCR sebagai pengesahan. Beliau turut menasihatkan supaya individu yang positif tidak takut untuk datang ke CAC bagi mendapatkan rawatan lanjut. Nasihat kami adalah kepada pesakit positif, jangan takut. Dengan program vaksinasi di Sarawak yang sudah mencecah pandangan di seluruh Malaysia, di mana kita mencapai tahap vaksinasi yang amat tinggi, sebenarnya kes maut ini amat rendah berbanding dengan rakan-rakan kita di Semenanjung dan di Sabah. Jadi, jangan takut. Walaupun kita positif, kita tidak semestinya memerlukan kemasukan ke ward. Tetapi dengan privilege atau keistimewaan ini untuk kuarantin di rumah, kami berharap kerjasama anda untuk mengisikan penilaian kendiri COVID-19 sebaik-baiknya 2 kali sehari. Kerana ini akan memberi kita ketenteraman bahawa anda selamat di rumah. Dan bagi yang mengisikan gejala bahaya, kita akan serta-merta secepat mungkin mengaktifkan retrieval team untuk pergi ke rumah anda dan membawa kamu ke hospital terdekat. Kita menyeru kepada orang awam, tolonglah kerjasama, tolonglah lindungi diri dan tolonglah kita putuskan rantaian COVID ini. Dalam pada itu, beliau berkesempatan merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan negeri, khususnya Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan agensi-agensi yang terlibat atas bantuan dan usaha sepanjang tempoh pandemik ini berlaku. Berita diteruskan di Sibu dengan seramai 5,607 pelajar berumur 12 hingga 15 tahun dari 12 buah sekolah di Sibu telah mengikuti program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bermula pada 25 hingga 28 September 2021. Sebanyak 4 buah pusat pemberian vaksin PPV telah dibuka merangkumi Dewan Suara Sibu, Dewan Serbaguna Sibu Jaya, Dewan Majlis Daerah Knawit dan Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Tong Ah, Selangau. Pada Sabtu, seramai 1,401 pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3 dari 3 buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Sibu, SMK Tiong Hin dan SMK Sungai Merah terlibat dalam mendapatkan suntikan dos pertama vaksin COVID-19. Manakala pada 4 Oktober nanti, program tersebut akan diteruskan kepada 1,219 pelajar dari 4 buah sekolah iaitu SMK Chung Cheng, SMK Bukit Lima, SMK Bawang Asan dan SMK Bukit Asep. Dalam pada itu, penyelaras PPV Dewan Suara Sibu James menyeru kepada individu yang berumur 12 hingga 17 tahun yang belum mendapatkan vaksin boleh datang ke PPV terdekat bersama ibu bapa atau penjaga masing-masing. Pertama sekali kita sarankan supaya ibu bapa menasihatkan anak-anak mereka supaya mereka sudi dan bersedia untuk menerima vaksin. Yang kedua ialah kita minta hanya seorang saja antara ibu, bapa atau penjaga mereka datanglah supaya tidak ada kesesakan di semua tempat pemberian vaksin. Sekiranya ibu ataupun bapa mereka tidak dapat hadir, saudara mara mereka yang terdekat juga boleh hadir dengan syarat mereka harus menandatangani borang perwakilan daripada ibu bapa. Beralih kepada laporan harian COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan media pada Sabtu memaklumkan sebanyak 2,712 kes positif COVID-19 baru telah dilaporkan melibatkan 39 daerah, menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 196,146 kes.
Berikut 39 daerah yang mempunyai kes positif COVID-19 di Sarawak. Sementara itu, JPBN Sarawak turut melaporkan terdapat 10 kematian baru dicatatkan dari 17 hingga 24 September 2021. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak telah mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster Julin Dabai Marudi, manakala kluster Kampung Payang Mebi Kuching, kluster Lorong Teruntum Kuching, kluster Brang Payang Kuching, kluster Semenyan Sibu dan kluster Jalan Hulu Engkamop bahkan diisytiharkan tamat. Sementara itu, 7 kluster masih aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru seperti tertera. JPBN Sarawak turut memutuskan pengisytiharan pelanjutan dan penambatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD seperti yang tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.